warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Amirah binti Mak Jamil dari DPHU 1C. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan mengenai tajuk larangan ihram jenis itlaf. Jadi kawan-kawan, saya akan menerangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan larangan ihram jenis itlaf. Larangan ihram jenis itlaf adalah merujuk kepada perbuatan yang boleh mengakibatkan pelanggaran ihram semasa seseorang itu dalam keadaan ihram, terutamanya ketika mengajarkan haji atau umrah. Manakala itlaf pula ialah perbuatan atau perkataan yang menyebabkan seseorang yang sedang berihram melakukan sesuatu yang harus dijauhi dalam keadaan ihram. Contoh-contoh itlaf yang melibatkan tindakan seperti memburu binatang, memotong tumbuhan atau mengadakan hubungan seksual antara suami dan isteri. Jadi adalah penting bagi jemaah haji atau umrah untuk memahami dengan baik mengenai larangan-larangan di atas itlaf dan berusaha menjauhinya agar ibadah mereka diterima dengan baik. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai hukum bagi larangan ihram jenis itlaf. Hukum bagi larangan ihram jenis itlaf terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah secara sengaja. Jemaah haji atau umrah yang melakukan larangan tersebut secara sengaja adalah berdosa dan patut dikenakan dam. Yang kedua ialah secara tidak sengaja. Jemaah haji atau umrah yang tidak sengaja atau tidak mempunyai ilmu mengenai larangan ihram tidak berdosa, tetapi mereka perlu membayar dam. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada kawan-kawan saya untuk mengolah lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah daripada DPHU 1D akan menerangkan lebih lanjut tentang contoh-contoh larangan jenis itlaf. Yang pertama, menanggalkan bulu atau rambut pada mana-mana anggota badan. Sebagai contoh, jika seseorang itu berada di dalam ihram, menanggalkan rambut atau bulu secara sengaja, tidak sengaja maupun terlupa, ia akan tetap dikenakan dam, tahyir dan takdir. Apa itu tahyir dan takdir? Tahyir bermaksud pilihan, manakala takdir pula bermaksud kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Kita tidak akan berdosa jika kita melakukannya secara tidak sengaja, tetapi kita akan berdosa sekiranya kita melakukannya secara sengaja. Contoh yang kedua, jika kulit tersiat yang terdapat bulu di atasnya, ia tidak akan dikenakan dam. Mengapa? Kerana bulu tersebut tidak tercapai daripada kulit. Begitu juga dengan wanita yang mendapati terdapat rambut-rambut di dalam serkup tudung ketika mereka menanggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rauda binti Anwar Saleh dari kelas DPHU 1C akan menerangkan mengenai larangan ihram jenis itlaf tentang mengerat kuku atau memotong kuku. Yang pertama, jika seseorang berada dalam ihram, mengerat kuku atau memotong kuku secara sengaja, tidak sengaja atau terlupa, tetap dikenakan dam, takhir dan takdir. Yang kedua pula, jika kuku tertanggal dengan sendirinya, tidak dikenakan dam dan boleh mencabut kuku yang rosak, menyakitkan atau berpenyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Alisha binti Muhammad Saufi dari kelas 1B. Saya akan menerangkan mengenai larangan ihram jenis itlaf tentang mencabut atau menebang tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Yang pertama, mencabut rumput hidup di dalam tanah haram, di mana para jemaah haji dan umrah sama ada lelaki ataupun perempuan adalah dilarang untuk mencabut, mengerat atau membinasakan pokok-pokok di tanah haram ketika berada di dalam ihram. Ini kerana pokok-pokok yang hidup subur di tanah haram adalah pohon-pohon yang diberkati. Yang kedua pula, para jemaah haji dan umrah tidak dikenakan dam jika mencabut, mengerat atau membinasakan pokok sama ada di dalam ihram ataupun tidak. Yang terakhir, mencabut atau memetik daun kering atau hidup di tanah haram Madinah tidak dikenakan dam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nurin Aina Irdina binti Rizman dari kelas 1C. Di sini saya akan menerangkan tentang memburu, membunuh dan membinasakan binatang buruan yang halal dimakan sama ada di tanah haram atau halal ketika berada di dalam ihram. Seperti yang kita tahu, haiwan buruan darat yang halal dimakan seperti kijang, rusa, burung merpati, angsa dan belalang adalah dilarang sama sekali untuk kita
kita memburu, membunuh atau membinasakannya. Contohnya, seorang jemaah dia memijak seekor belalang hingga mati secara tak sengaja, maka ia wajib menyempurnakan dam menurut nilai belalang tersebut, dan tetap akan dikenakan kepada jemaah sama ada berlaku dalam tanah haram ataupun tidak. Selain itu, terdapat binatang yang diharuskan untuk dibunuh oleh jemaah. Contohnya macam lalat, nyamuk, laba-laba. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 binatang yang semuanya fasik. Fasik tu berbahaya, yang boleh dibunuh sama ada di tanah haram atau halal. Contohnya macam kalajengking, burung helang, gagak, tikus dan anjing liar. Jika binatang-binatang tersebut mengganggu jemaah semasa dalam ihram, tidak dikenakan sebarang dam. Terima kasih. Okey, itu saja daripada saya dan rakan-rakan.